Baru ni kita sampai ke sabda Nabi SAW, inni law istaqbaltu min amrin mastadbartu lam asuq al-hadiya wala ja'altuha umratan, dan seterusnya. Yaitu bermaksud, sesungguhnya saya, kalau saya tahu sesuatu perkara yang akan berlaku di masa akan datang, mastadbartu, seperti saya mengetahui. Mastadbartu tu kamastadbartu, dengan takdir kaf maksudnya. Seperti saya mengetahui perkara yang telah lalu. Lam asuq al-hadiyah, nescaya saya tidak membawa binatang kurban, dan saya jadikannya, yakni perbuatan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang telah saya lakukan sebelum itu umrah. Ini tawaf gapo tu buat tu untuk umrah, bukan untuk haji. Yakni maksudnya boleh buka ihram lah. Lepas tu kata dia, sesiapa di antara kamu yang tidak ada bersamanya binatang kurban, dia tidak bawa sekali binatang kurban, maka hendaklah dia membuka ihramnya dan menjadikan pekerjaan yang telah dibuatnya sebelum itu sebagai umrah, yakni hak umrah. Yani Nabi SAW nak suruh sahabat-sahabat dia ni buat haji tamattu'. Itu maksudnya, iaitu dengan mengerjakan umrah dahulu. Lepas tu setelah selesai mengerjakan umrah, tawaf dan sa'i seperti sebelum pada ni sudah disebut dah tu, buka ihram. Buka ihram hak berkait dengan Nabi SAW, peristiwa dia dengan sahabat-sahabat dia ni pada hari yang keempat Zulhijjah. Buka 4, 5, 6, 7, 8. Hari yang ke-8 tu hari tarwiyah, orang panggil. Pada hari yang ke-8 tu pakai semula ihram dengan niat untuk buat haji pula. Jadi buat dua ibadat ni berasingan, suku-suku. Buat umrah dulu, lepas tu bebas, dapat kesenangan. Pada hari yang ke-8 pakai ihram semula dengan niat haji. Hari yang ke-8 hari tarwiyah. Lepas tu teruslah buat kerja haji. Itu hak Nabi SAW kenanya untuk sahabat-sahabat dia. Dan kalau kita perhati, berdasarkan hadis-hadis ni menunjukkan itu bukan kehendak dia. Dia tak tahu daripada awal lagi nak jadi gitu. Tak tahu daripada awal lagi nak jadi gitu ceritanya. Sebab di peringkat awalnya kebanyakan sahabat tu pakai ihram dengan niat nak pergi buat haji lah, tak ada maksud lain dah. Itulah kebanyakan. Tapi bila gini dia suruh fasahkan haji itu kepada umrah. Jadi hak mana hak buat dah tu kira sebagai umrah. Jadi amalan umrah. Lepas pada tu bebas, hari yang ke-8 pakai ihram semula untuk buat haji. Adapun Nabi SAW, oleh kerana dia bawa binatang kurban bersama dia, bersama dengan beberapa orang sahabat seperti yang kita sudah tengok dah minggu lepas, dia tak boleh buka ihram dia. Jadi bila selesai buat hak ni supaya sahabat-sahabat lain juga buat, dia duduk di Mekah tak boleh buka ihram. Dilarang membuka ihram hak mana bawa binatang kurban bersamanya. Dan hak lagu ni sebenarnya tak ramai. Dan Nabi SAW tak buka lah ihram dia, jadi dalam keadaan berihram lah. Walaupun kita kata isteri-isteri dia ikut supaya sahabat-sahabat yang lain kena buka ihram, tetapi mereka tidak dapat bersama dengan Nabi SAW juga. Seperti sahabat-sahabat yang lain, ada suami isteri itu boleh bergaul lah dalam masa tu. Tapi Nabi SAW sendiri tak boleh, sebab dia bawa, dan beberapa orang lain lah, sebab dia bawa binatang kurban bersama.
Jadi duduk dalam keadaan ihram itu berterusan sampai hari ke-8 itu duduk ihram gitu lagi lah. Sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan Nabi SAW mengerjakan haji qiran, sebab dia kedua-dua sekali. Fahallan nasu kulluhum wa qassaru. Semua orang, yakni hak mana tidak bawa binatang kurban itulah, bersama halal, menjadi halal, yang dibuka ihram. Wa qassaru, dan mereka menggunting rambut. Gunting rambut. Gunting rambut tu gunting sendiri, tak apa orang lain gunting, tak apa. Kecuali Nabi SAW dan orang-orang yang ada bersamanya binatang kurban. Hak tu tak boleh. Tak boleh halal, yakni buka ihram tak boleh. Dan tidak gunting apa lah. Hak mana gunting ni hak buka ihram. Sebab sudah selesai dah, kira buat satu ibadat di situ, iaitu dikira sebagai umrah. Kecuali Nabi SAW. Inilah yang Nabi SAW kata tu, law istaqbaltum min amri. Di sini min amrin, tak apalah, boleh juga. Kalau saya tahu perkara akan datang serupa dengan saya tahu perkara hak lepas, tentu saya tidak bawa al-hadiyu ni. Rupanya bawa al-hadiyu tu menjadi penghalang daripada nak buka ihramnya, nak bebas ni. Dia tidak tahu. Ni mana saat akhir benar ni. Nabi SAW ada hak dia tidak tahu. Tuhan bagi tahu, kemudian barulah tahu. Jadi dia kata gini bukan tidak redha. Hak Tuhan berlaku kepada dia tu, ya Allah dah tu. Tapi untuk nak mengambil hati, nak menenangkan sahabat-sahabat tu. Takut-takut mereka kata pula, kita buat hak tak serupa dengan Nabi SAW. Nabi buat lagu lain, kita buat lagu lain. Jadi boleh jadi hak kita ni kurang. Tak ada kurang. Kalau dengan perintah Allah, hak Allah nak lagu tu molek belaka. Supaya kalau orang-orang perempuan tu mari kota tak sembahyang, molek juga. Tidak sabit Tuhan larang dia sembahyang. Mana tak sembahyang pun kerana ikut perintah Tuhan juga. Jadi boleh pahala sepatutnya. Jadi dia kata gitu tu, satunya untuk nak jaga hati, nak menenangkan sahabat-sahabat dia. Yang keduanya nak royak dari segi akidah. Setara royak gini mo ni pun punah Belanda lagi, hak mengaku Islam, pok-pok berelui mujurlah tak sapa tempat kita. Tak sapa. Tapi alik-alik sana tu sapa banyak dah lah pok-pok berelui. Dia kata Nabi SAW dia tahu belaka. Ni salah satu hadis yang menolak pendapat mereka. Nabi tak tahu. Dia mengikut akidah pokok dia nya ialah hadir nazir. Tu hadir nazir, mana Nabi tahu belaka dan dia nampak belaka, kau mati kau hidup dia. Lebih bebas kehidupan dia. Cara dia ada juga cara dia. Jadi Nabi tahu belaka. Memanglah hak peringkat permulaan itu Nabi tak tahu, tapi kemudiannya Allah SWT dia tahu belaka. Tak betul. Ni ketika akhir ni, antara akhir ni, dah banyak lagi hak lain-lain selepas pada tu pun ada lagi menunjukkan dia tidak tahu. Baik dalam Quran ataupun dalam hadis jelas menunjukkan Nabi SAW tidak tahu kecuali hak Tuhan beri tahu ke dia. Tu hak Tuhan beri tahu. Menunjukkan dia bukan Tuhan. Ni pok-pok ni dia jadi lama-lama Nabi ni bukan manusia jadi. Susut jadi serupa dengan agama-agama lain juga. Jadi Nabi ni apa ni, mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Hal tu bahaya. Tetapi agama Islam ni bukan agama akhir, agama Nabi kita ni terpelihara semua, ada semua orang hak jaga juraya. Tu bezanya. Kalau hak kafir tu kak, lah mana-mana Nabi tu, Nabi belaka tu mana jadi Tuhan tu. Asalnya dia pun terima orang tu. Tapi jadi Tuhan habis dah. Sri Rama ke, Sri Krishna ke, siapa lagi,
Nabi Isa ke, orang Yahudi Uzair ke, semua Nabi asalnya, tapi punah habis. Kita ni pun ada juga. Mungkin Nabi kata, dah kamu akan turut orang-orang dulu. Benda tak pernah sabar turut juga. Yalah, dah berlaku lah. Tapi terpelihara. Kebanyakan majoriti umat Islam tidak faham gitu. Ada cantah selalu, ada hak lawan selalu, royak selalu. Itu keistimewaan agama Islam. Tak apalah. Maka Suraqah bin Ju'shum bertanya, katanya, wahai Rasulullah, adakah untuk tahun kita ini, yakni sahaja, atau untuk selama-lamanya? Nabi SAW mentashbikkan jari jemarinya, jari-jarinya, jari-jari sebelah tangannya, fil ukhra, di dalam jari-jari sebelah tangan hak lagi. Ada. Mana masuk? Masuk sekali. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, dakhalatil umrah fil haji hakadha marratain. Umrah telah masuk ke dalam haji hakadha, kata dia, 2 kali. La, tidak. Bal li abadin, abadin. Bal li abad, abad. Bahkan bukan, yang ini bukan untuk tahu kita ni saja, bahkan untuk selama-lamanya, selama-lamanya. Itu hak Nabi SAW kata. Jadi apa maksud Suraqah tanya tu dan jawapan Nabi SAW dengan ada isyarat tasbik? Itu orang panggil tasbik, bahasa Melayu panggil kalian. Ni gini, masuk jari ni ke dalam jari ni, itu tasbik orang panggil. Kalau takhlil tu lain. Ketika ambil air semaya tu, kita ni kalau kaki kan, kita itu dengan jari tu. Menyelati orang panggil. Kalau janggut, kita nak suruh kena air, itu menyelati. Tapi kalau gini ni, apa dia panggil? Itu bahasa Arabnya tasbik. Mana masuk sekali masuk. Jadi apa maksud Nabi SAW? Yang pertamanya dia kata umrah masuk ke dalam haji. Yang kedua dia kata bukan, yang ini bukan untuk tahun ini sahaja, tetapi untuk selama-lamanya, selama-lamanya. Jadi apa maksud dia tu? Kata begitu. Jadi kalau kita perhati dalam hadis ni, kitab mana-mana pun ada lagu ni lah, lebih kurang. Nabi SAW kata tidak khusus dengan tahun ni saja lagu ni. Bahkan sama-sama dia sebut 2 kali, selama-lamanya, selama-lamanya, untuk taukid lah, untuk menguatkan. Jadi apa maksud dia? Ada beberapa pendapat. Kalau kita tengok dalam kitab kita ni, hak ni duduk muka surat paksi ni dah, muka surat 187, 186 tu, syarah dia ni duduk di belakang, jadi cepat syarah sikit. Hak ni dalam kitab ni lah, kita boleh tengok pada muka surat 183. Situ boleh tengok 183 duduk situ syarah. Biasanya syarah ni ala ke belakang, ni duduk depan. Dia kata ada beberapa maknanya yang diberikan oleh ulama. Dakhalatil umrah fil haji hakadha, maksudnya ada beberapa. Yang pertama, yakni umrah boleh masuk, boleh dikerjakan pada bulan-bulan haji. Itu maksud. Umrah masuk ke dalam haji, maksudnya boleh dikerjakan umrah pada bulan-bulan haji. Boleh. Tujuannya Nabi SAW kata begini, ibtal ma za'amahu ahlul jahiliyah min anna al-umrah la tajuz fi ashhuril hajj, iaitu untuk membatalkan dakwaan orang-orang jahiliyah bahawa umrah tidak boleh, tidak harus dikerjakan pada bulan-bulan haji.
Jadi Nabi kata gini ni nak rayaknya, aku suruh buat umrah dah kan, jadi umrah dah tu bulan ke apa tu? Bulan haji. Bulan haji. Bermakna hak orang jahiliah duk kata dulu tak boleh tu tak betul. Tak kena. Nak menghapuskan fahaman tu. Jadi hapuskan fahaman tu bukan kata saja, dengan buat. Dengan buat. Buat tu lagu mana? Setelah kerja semua tu dia kata jadi umrah. Jadi dah nak jadi. Bukan jad dulu lagi niat nak buat umrah. Awal tu kebanyakannya niat nak buat haji. Tukar selepas tu boleh lagi. Apa lagi akan datang kalau daripada awal. Boleh buat dalam bulan haji. Mengikut merekanya itu termasuk dalam afjaril fujur, kejahatan yang amat teruk lah. Buat umrah pada bulan haji. Umrah tak boleh dibuat pada bulan haji. Hak ni, hak Nabi SAW ajar ni, bulan haji pun boleh umrah, tidak bulan haji pun boleh umrah. Haji tu memanglah kena bulan haji. Umrah tu tidak bulan haji pun boleh, bulan haji pun boleh. Apa hikmatnya? Hikmatnya kemudahan. Hak banyak PT tu boleh lagi semula. Ketika tidak bulan haji tu pergi pula, pagi pula boleh pergi. Tapi kalau hak bukan hak haji tu pun, hak fardu tu, hak rukun tu pun sekali ya boleh pergi. Lepas tu nak dua-dua sekali nak buat lagu mana? Kalau bulan tu tak boleh pergi, boleh pergi pula macam-macam. Terutama zaman kita ni semua nak reka, nak cepat, banyak terikat kok tu, terikat kok ni, kerja nak kena segera lagu mana? Itulah kemudahan. Iaitu bulan haji sekali pergi buat tu boleh buat kedua dah. Itu maksudnya umrah masuk ke dalam haji. Yang ni umrah boleh dikerjakan pada bulan-bulan haji. Itu maksud yang pertama. Qala an-Nawawi wa alaihi al-jumhur. Kebanyakan ulama kata lagu ni lah. Itulah pendapat kebanyakan ulama berhubung dengan kata-kata Nabi SAW ni. Apa maksudnya? Inilah pendapat jumhur. Waqila, yang kedua, makna dukhuliha fil hajj anna fardaha saqitun biwujubil hajj. Maksud masuk umrah ke dalam haji itu iaitu kefarduan. Umrah itu gugur dengan sebab wajibnya haji. Jadi asalnya fardu umrah tu. Jadi dengan Nabi SAW kata gini, dia nak mengisytiharkan bahawa umrah tu hak wajib tu tak ada, gugur dah hak wajib. Dengan sebab haji itu diwajibkan, jadi gugur umrah sebagai sesuatu yang wajib, hanya tinggal sunat saja. Itu pendapat yang kedua. Itu maksudnya umrah telah masuk ke dalam haji. Yang ketiga, tapi hak pendapat hak ni yang kedua ni, ada orang yang membantah lah. Yang kita nak kata gugur kefarduan dia tu dengan sebab wajib haji tu, diwajibkan haji tu. Bila difardukannya? Nak kata digugurkan dulu tu, biar tahu dulu bila fardunya. Sehingga kita boleh kata gugur-gugur, biar dulu jelas. Tak ada jelas, tak apalah, maknanya ada bantahan. Yang ketiga, maksudnya dakhalatil umrah fil haji hakadha tu, maksudnya ialah harus qiran, mengerjakan haji qiran boleh. Jadi seseorang tu pergi buat haji dengan niat nak melakukan kedua-dua ibadat tu, dengan dikira setiap amalan dia tu sebagai mewakili kedua-dua ibadat itu. Ini tawaf untuk haji dan umrah, dikira sekali, tak tahu hak mana, bergadik kita kata masuk dalam itu. Itu maksud masuk umrah ke dalam haji. Sehingga kita tidak boleh nak kata dengan tepat bahawa kamu tawaf ni untuk apa? Untuk umrah ke haji sekali. Itu maksud masuk. Adapun kalau orang melakukan haji tamattu, hak mula-mula tu dia buat tu, itu tawaf tadi, sa'i tadi untuk umrah. Hak kemudian je kalau hak peristiwa zaman Nabi SAW ni, hari yang ke-8 pada tu seterusnya tawaf pula. Untuk apa? Untuk haji. Jelas. Bila kata qiran ini masuk, hak ni masuk sehingga tak boleh nak sebut. Supaya dengan kongsi lah, orang kongsi. Jadi hak mana bahagian demo? Tak
Tak tahu kat mana, capuk sekali. Tapi kita boleh tahu dia berapa peratus tahu. Tapi duduk mana ni? Tak, dia kira sekali. Lagu itulah kongsi tanah kau gapo kau. Jadi menunjukkan harusnya qiran. Jadi takdirnya dakhalat af'alul umrah fil haji ila yaumil qiyamah. Ini perbuatan-perbuatan ataupun kerja-kerja yang dilakukan dalam umrah itu masuk dalam haji, yang dikira sekali hingga ke hari kiamat. Itulah hakikat qiran. Jadi menunjukkan ini maksud Nabi SAW ialah dia mentashbikkan jari jemari masuk tu lagu tu baru masuk semua. Tetapi ini kalau di pendapat yang ketiga ni tidak sesuai dengan soalan tu. Sebab Suraqah tanya tu, hak lagu ni tu hak mana? Bukan cakap qiran tu. Dia nak tanya hak Nabi suruh sahabat-sahabat tu fasahkan haji kepada umrah. Jadi kira umrah hak buat tadi. Lepas tu buka ihram, kemudian harinya beberapa hari kemudian tu pakai ihram pula untuk haji. Tu hak pertanyaan. Hak tu hak dia tanya, bukan nak tanya kira kau apa. Jadi tidak berapa sesuai juga jawapan ni. Hak paling sesuai yang pertama tadi. Yang keempat, maksud dakhalatil umrah fil haji ialah jawaz faskhil haji ila al umrah. Qala an-Nawawi wa huwa dha'if, iaitu harus memfasahkan haji kepada umrah. Ini seseorang tu boleh seperti dengan jual beli jugalah. Hari ni beli, tak jadi tak jadi. Tak jadi, ambil piti semula. Gitulah seseolahnya itu membatalkan umrah. Apa nama ni? Haji kepada umrah. Yang ni kalau seseorang tu dia sudah niat buat haji, tiba-tiba duduk tengah jalan tu, nak tukar pula buat umrah. Boleh ke tidak? Boleh. Mengikut pendapat ni, sebab umrah telah masuk ke dalam haji itu, maksudnya bolehlah. Mana setelah kita niat buat haji pun tak sapa lagi ke tempat dia sebenar, tengah-tengah jalan tu kita ubah niat kita, boleh dah gitu. Tetapi Imam Nawawi mengatakan hak ni dhaif. Ialah dhaif mengikut dia, hak tak terima lah. Orang lain hak terima tu dia tidak kata dhaif. Seperti Imam Ahmad alih-alih pegang, tidak dhaif bagi dia. Kalau dhaif nak pegang ke mana? Kemudian dia kata khilaf ulama tentang fasakh ni. Ini setelah kita niat nak buat suatu ibadat yang ni haji, lepas tu kita nak tukar kepada umrah. Adakah ini khusus dengan sahabat untuk tahun itu sahaja, atau berkekalan untuk mereka dan untuk orang-orang lain juga sampai ke hari kiamat? Ini ada khilaf. Faqala Ahmad wa ta'ifatun min ahli zahir. Imam Ahmad dan segolongan ahli zahir mengatakan tidak khusus dengan sahabat, bahkan berkekalan hingga ke hari kiamat. Dengan sebab itu harus kepada orang yang berihram, yakni dia niat nak buat haji dan tidak ada bersama dia, tidak bawa binatang kurban, dia boleh tukar ihram dia tu menjadi umrah. Wa yatahallal bi a'maliha, dan dia buka ihramnya kemudian dengan mengira hak dia buat tu sebagai umrah. Wa qala Malik, Syafi'i wa Abu Hanifah dan jumhur ulama minas salaf wal khalaf rahimahumullah huwa mukhtassum bihim fi tilka as-sanah li yukhalifu ma kanat alayhi al-jahiliyah min tahrim al-umrah fi ashhuril hajj. Dia ni kalau hak dalam pak mazhab ni, hak tiga lagi tu kata tidak, ini khusus dengan sahabat pada tahun itu saja. Buat dah kerja haji, lepas tu batalkan, fasahkan, tukar jadi umrah. Hak tu khusus dengan sahabat pada tahun itu sahaja. Ni jumhur ulama kata. Jadi apa tujuan buat gitu? Ini untuk menyalahi perbuatan ataupun amalan orang-orang jahiliyah, kepercayaan mereka dan kepercayaan mereka bahawa haram buat umrah pada bulan haji. Itu tujuannya pada tahun itu. Jadi hujah ni hadis ni tidak menjadi hujah kepada ni hak tiga ni. Imam Ahmad pegang ni. Hak ni
Nabi kata tidak khusus untuk tahun ni saja, bahkan untuk selama-lama. Kalau selama-lama, sahabat tu ada selama-lama kok? Tak ada. Ada siapa dia? Orang Islam. Orang lain. Ini kata dia tidak khusus. Gapo dia ni? Cara membatalkan, mula-mula buat haji, lepas tu batalkan, lepas tu tukar buat umrah. Hak tu lah, hak dia tanya. Jadi hak tu lah buat selama-lamanya. Jadi dia pegang ni. Baiklah. Dalam kitab dia kata hujjah jumhur pula, iaitu hadis Abu Dzar dalam Muslim dan lain-lain disebut kanatil mut'atu ay faskhun al-faskh fil hajj li ashabi Muhammadin khassatan. Jadi mut'ah ni mut'ah di sini maksudnya mendapat kesenangan dalam mengerjakan dua ibadat tu. Ini apabila boleh dikerjakan kedua-duanya sekali sebagai qiran. Satu, itu pun mut'ah juga dalam makna yang umum. Yang keduanya mut'ah maksudnya haji tamattu. Haji tamattu. Tamattu tu pula bukan tamattu hak umum untuk semua orang ni. Tamattu semua sahabat tu, hak lagu tu. Setelah siapa ke dalam tanah haram dah buat kerja berapa pula tukar. Hak lagu tu khusus dengan kita saja, bukan untuk semua orang. Itu dalam hadis. Dan hadis Nasa'i untuk sahabat-sahabat saja, sahabat Muhammad saja. Hadis Nasa'i, ya Rasulullah, faskhul hajj lil umrah lana khassatan am lin nasi 'ammatan. Ini fasahkan haji kepada umrah ni khusus untuk kita saja ke untuk sekalian orang? Nabi SAW menjawab, lana khassatan, untuk kita saja, buat kita dia saja. Jadi itulah pegangan jumhur masing-masing pegang. Jadi di sini mut'ah dengan makna buat haji tamattu ataupun fasahkan haji kepada umrah. Itu maksud mut'ah di sini, bukan mut'ah. Ada dua, mut'atul haji, hak ni orang panggil. So lagi mut'atul nisa. Hak tu tak boleh. Hak ni ada khilaf lagi di kalangan kita. Mut'ah haji ni ada khilaf. Bukan khilaf tentang haji tamattu tu. Haji tamattu tu tak ada khilaf, semua terima haji tamattu tu. Ni faskhul haji ilal umrah, serupa dengan hak sahabat buat tu zaman dia tu. Setelah buat dah tawaf belaka dah, tak ingat haji buat haji sa'i belaka. Setelah tu tukar lagu tu khusus untuk sahabat-sahabat sahaja. Adapun buat haji tamattu tu tidak khusus untuk sahabat, semua terima waktu tu. Cumanya hak ni kata tidak lebih, hak ni kata lebih haji ni, tu je lah. Tapi terima tu terima, boleh berlaku. Begitulah. Lepas tu Jabir berkata, qalat Ali radhiyallahu anhu datang dari Yaman bibudnin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa unta-unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budn itu jamak kepada badanah. Wal budna ja'alnaha lakum. Dalam Quran budna itu jamak kepada badanah, yakni unta. Jadi Sayyidina Ali bawa unta-unta Nabi daripada Yaman. Bila dia sapa, dia dapati Fatimah alaihas salam mimman halla, termasuk antara orang yang telah membuka ihramnya. Walabisat thiyaban sabighan, dan dia telah memakai pakaian yang bercelup, pakaian yang berwarna-warni. Celup pada zaman itu bukan celup saja, ada bau dia, wangi. Hak wangi itu dilarang, tapi boleh juga. Pasal apa? Pasal dia telah tahallul dah, dia telah halal dah, buka ihram dia. Waqtahalat, dan dia berceluk. Fa ankara Ali radhiyallahu anhu dzalika 'alaiha. Ali pun tegurlah dia, bantahlah perbuatan dia tu, apa yang lagu ni ya. Dan dia kata, siapa suruh kamu buat lagu ni? Fatimah berkata, ayah saya suruh. Kata perawi, yakni Jabir, maka Ali radhiyallahu anhu
berkata, ni qala ni tidak semestinya Ali lah, Jabir, tetapi hak ni ada yang mengatakan Jabir, ada yang mengatakan Muhammad Al-Baqir perawi. Hak kita baca dulu Ja'far As-Sadiq ambil daripada Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir ambil daripada Jabir. Jadi qala hak ni fakana Ali, hak ni kata-kata Muhammad Al-Baqir, bukan kata-kata Jabir. Hak tu hak lebih tepat. Ali radhiyallahu anhu berkata ketika di Iraq, bila dia pergi ke Iraq, dia royak cerita ni. Yang ni dia ambil kemudian lah, saya pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud mengadu hal Fatimah itu, dengan maksud nak menimbulkan kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Itu maksud muharrishan, dengan maksud memprovokasilah, dengan maksud menimbulkan kemarahan, memanahkan hati. Itu maksud muharrish. Fatimah ala Fatimah radhiyallahu anha, tentang perkara yang dilakukannya itu. Di samping mahu bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang telah saya sebutkan itu. Jadi lagu mana hak saya kata ke dia? Saya pun ceritalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya bantah dia, perbuatan dia tu apa yang buka ihramnya, pakai baju comel gitu pula dah, bercelak pula. Lepas tu dia royak kepada Nabi. Fatimah kata, ayah saya suruh saya buat lagu ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, sadaqat, benar dia. Ini betul dah, dia royak tu betul lah. Mana saya dah suruhnya. Habis cerita sini. Lepas tu, madza qulta hina faradtal hajj, apa engkau ucapkan jadi dalam talbiyah dan ihlal kamu itu, ataupun qulta tu makna apa yang kamu sebut dalam hati, yang ni kamu niat mana ketika kamu nak faradtal hajj, kamu nak buat haji tu, kamu nak pakai ihram, kamu niat mana? Qala qultu, jawab Ali, saya berkata, Allahumma inni uhillu bima ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berihlal dengan ihlal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Rasulullah lagu mana, saya lagu tu. Saya lagu tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda, saya ni ada binatang kurban sekali ni, fala tahlil. Kalau lagu tu kamu tak boleh buka ihram. Kalau kamu niat supaya aku kan, moga kamu pun bawa juga binatang kurban ni sekali. Kalau bila bawa binatang kurban, tak boleh buka lah ihram tu. Tak boleh tukar, fasahkan haji kepada umrah, tak boleh. Fala tahlil, kalau lagu tu tak usah buka lah ihram. Tak apalah, lepas pada tu dia pun sebut. Baiklah, kita balik semula kepada hak saat ni. Ali buat mari unta Nabi SAW. Dia mari unta Nabi SAW. Dia dapati Fatimah alaihassalam, situ sebuti. Kena beringat lah tu, Fatimah alaihassalam. Tapi beberapa tempat yang lain kita baca tadi Fatimah radhiyallahu anha. Kerana jadi lagu ni, sekali nampak bau Syiah, sekali nampak biasa sepuluh kita ni Agwan. Sebab tu kena beringat, molek kalau mengaji ni sebab Quran juga, mana tanggungjawab kita lah orang Islam, kena jaga benda-benda ni. Sebab Quran tu kalau tak baca, tak cara, tak ada semok, tak ada kata permit kau gapo kau nak cetak tu, bebas lah. Sebab hadis siapa dia cara, siapa dia cara. Hak ni cetakan Qahirah, tapi dalam cetakan setengah-setengah cetakan tak ada sini.
alaihissalam radhiyallahu anha. Setengah tu tak ada. Fatimah gitu saja, tak ada alaihissalam. Jadi apa ni cerita ni? Dan apa kedudukannya, hukumnya kalau kita kata itu salah kah? Salah kah? Hak tu kena tahu. Jadi malam ni kita boleh sebutlah oleh kerana jumpa di sini. Sebenarnya bukan dalam kitab ni saja, dalam kitab-kitab lain, dalam Bukhari pun ada. Tapi atas cetakan, tengok cetakan. Dalam cetakan ni banyak, dalam cetakan ni sikit, dalam cetakan ni sini ada hak tepat, hak lain ada tu tak ada. Jadi gitu keadaannya. Apa yang jadi lagu ni? Sebab tu pendapat yang paling molek ialah pendapat Ibnu Katsir dalam tafsir dia, ketika dia mentafsirkan ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di bawah tu dia kata semua ni hak berlaku gini dalam kitab-kitab ni, kalau kita dapati maka kita kena faham hak ni adalah termasuk di dalam tasarruf nusakh, penyalin kerja penyalin dibuat lagu ni. Bukan kerja pengarang asal dia, bukan kerja perawi anak murid itu dah orang lain. Kemudian sebab kalau kita learn ni, ambil kitab ni kita cetak, pencetak tu kalau learn ni, penyalin tu kerja penyalin. Sebab kalau nak kiranya sahabat-sahabat ni tak boleh dibezakan antara satu daripada yang lain. Kalau kita tengok sini Ali radhiyallahu anhu, tak ada pula mana-mana sini alaihi salam, tak ada pula. Tapi di tempat yang lain ada dalam setengah-setengah kitab. Itu sebab kena beringat. Itu sebab kitab-kitab ni perlu, hadis-hadis ni kena mengaji selepas Quran. Hadis ni wahyu juga, nak kena jaga juga. Jadi kena beringat benda-benda lagu ni. Kalau tengok dalam cetakan India, tak ada. Dalam perpustakaan Syamilah tu tak ada sini. Anda sudah cek, tak ada. Alaihissalam tak ada. Menunjukkan tak serupa. Betul lah dia kata ini atas pencetak. Jadi pencetak tu apa? Jadi gitu tu apa? Kena dah tu. Tu lah kita boleh jawab. Kena racun, dia tabuk. Tak kena banyak, kena sikit. Salah kau sebenarnya? Tak salah. Tak salah. Sebab kita nak wisat Assalamualaikum. Ya salah ke juga? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau seorang dalam hadis Waalaikumsalam, memang boleh. Salam tu apa? Makna doa. Pas kalau dia kira salam alaika wa alaihissalam, kita kata boleh. Tetapi adakah dia berhenti setakat tu? Itu persoalannya. Kalau berhenti setakat tu mujur, tak apalah. Masalahnya dia lagu lain cerita ni. Dia lagu lain. Kalau sekadar tu tak apa. Hak ni cerita lagu lain. Dia kalau hak mari daripada Syiah, kita kena beringat. Sebab bagi dia, puak-puak dia ni, Fatimah ke, Ali ke, Hasan ke, Husain ke, bahkan hak bawah lagi, imam-imam yang dipercayai sebagai imam tu dianggap menyamai nabi-nabi dan rasul-rasul, bahkan lebih daripada nabi-nabi dan rasul. Sebab itu dia kata tidak layak kita nak kata radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha kepada mereka ini, sebab dia lebih kan daripada nabi. Kalau nabi kita kata alaihi salam, Jibril alaihi salam, pada mana pun alaihi salam lah patutnya. Dia pergi situ, dia kait dengan akidah tu. Jadi kalau kita kata gini dengan kita kaitkan dengan akidah tu, rosak, salah, tak boleh. Tapi kalau tidak kaitkan dengan akidah tu sebagai doa umum, tidak salah, boleh. Sebab kita beri salah kat orang, kira salah, mak kira salah, gitu, alaika wa alaihassalam, kita kata lagu tu salah, tak salah, itu sebagai doa. Tetapi adakah kita khususkan dengan orang-orang yang tertentu nak kata lagu ni? Tak, semua siapa-siapa saja beri salah, kita akan kata lagu tu. Tidak khusus, dan tidak ada akidah tu dalam kepala kita ketika kita kata ni. Tak ada bahawa mereka ni lebih atau sekurang-kurangnya sama dengan nabi-nabi, tak ada. Dengan sebab itu, kalau dalam keadaan itu dikata tak salah, tak apa lagi. Tapi oleh kerana dia menyerupai ahli bid'ah, tak molek. Sebab itu ulama kata jangan kata lagu tu, jangan kata lagu tu. Apa yang kita tak kata kau sahabat lain, kau orang lain lagu tu. Ni jadi satu istilah. Lepas pada sebut nama, kata
Hak kira salah tu lain cerita. Hak beri salah tu lain. Ni bila sebut nama ni, lagu ni tak boleh. Dan tidak ada di dalam Quran, di dalam hadis kok yang sebut gin. Tak ada. Hak adanya radhiyallahu anhum. Hak tu ada. Sebab itulah ulama kita pakai tu berdasarkan Quran. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Jadi bila kita sebut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, betul. As-sabiqunal awwalun tu tidak as-sabiqunal awwalun pun sahabat-sahabat. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Radhiya. Sebut dalam Quran. Jadi hak tu tidak khusus dengan as-sabiqunal awwalun, ashabus syajarah. Ini sahabat-sahabat daripada dulu lagi diguna gitu. Hak mana-mana mati dia sebut radhiyallahu anhu. Hak inilah yang betul sesuai dengan Quran dan sesuai dengan amalan salaf dahulu. Hak ni hak betul. Lepas tu orang lain tak boleh kata radhiyallahu. Boleh kata. Imam Bukhari radhiyallahu anhu boleh. Sebab walladzina tabauhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum tu siapa? Sabiqunal awwal saja ke? Tak. Walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi kita boleh kata juga radhiyallahu anhum, tetapi sudah jadi uruf, sudah jadi istilah yang dipakai sejak zaman berzama lagi, di zaman sahabat lagi, pakai kalau sahabat radhiyallahu. Kalau orang-orang lain rahimahullah, tarahum orang panggil rahimahullah. Kalau kata kepada sahabat rahimahullah tak boleh ke? Boleh juga, tetapi istilah yang khusus kalau sebagai doa ni biasanya diguna hak ni. Jadi kita tak usah tukarlah semolek-moleknya, walaupun tidak salah sebab semuanya doa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata rahimallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah merahmati orang yang mendengar ucapan. Siapa nak dengar? Sahabat. Rahimah dia sebut rahimallah. Jadi kalau kita kata rahimallah tak salah, sesuai juga dengan hadis. Tetapi umumnya orang tidak guna gitu untuk sahabat. Kalau sahabat orang panggil taraddi, yang ni kata radhiyallahu anhu. Kalau ulama-ulama, orang-orang yang baik, rahimahullah, tarahum. Itu digunanya dalam apa nama ni, adat, dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah. Dan bila kata ahli sunnah wal jamaah, mana dia rojok, dia berpandukan Quran lah, dia kata gitu tu. Dia berpandukan Quran. Hak itulah sebaik-baik. Adapun hak khusus ni untuk demon ni alaihi salam tak ada. Tak ada. Alaihi salam. Kalau nak kata Nabi bui salam kau orang lain, siapa ya dengan bui salam kau buat ni, siapa? Tak ada biasa. Jadi kita tak boleh guna. Sepatutnya semula dihapuskan. Sebab ni tidak boleh dipertanggungjawabkan. Kalau tidak orang kata Abu Daud pula Syiah pula. Dia tujuan dia bubuh ni apa? Abda tu dia nanti nak erek kan? Sampai masa dia pun tarik alah ke dia. Hak tu tak tahan yang main dengan ni. Sebab tu tak boleh main-main. Dia perancangan teruk, dahsyat. Habis masuk pakai dalam kitab kita. Bukan kecek-kecek gitu je ni, tak. Ajaran ayah pin boleh dah. Buat sebelah mata. Buat tak cara. Hak ni jangan. Tengok. Masuk. Jadi, tapi kita hak ngaji kena tahu gapo dia hakikat. Kita tak cara kau percetakan kau gapo. Kita duk nego je apa kau kita. Buat dia ni sengaja cetak. Bui murah-murah, comel-comel. Habis pitih situ untuk menyesatkan orang. Kita tak fikir pasal orang betul dia ingat semua orang betul pun dia tak ada nak nipu, nak kena kat orang, tak ada. Tapi orang jahat jangan. Dia hitam belaka segala peluang kita. Mana? Bila tubik? Bila masuk? Hitam belaka rumah kita. Kita kena ingat gitu. Dia ada musuh, ni ada musuh. Jangan ingat tak ada musuh. Jangan ingat orang kafir saja musuh kita. Jangan. Munafik ada juga. Munafik. Jadi lagu-lagu ni kalau kita ni ada percetakan, kena baiki semua.
Kita kata ada dalam kita. Ada bukan hak tu sah. Hak lain ada kah? Sebab itulah kalau kita tengok syarah-syarah hak dulu, syarah Abu Daud apa, dia tak ada komen. Sebab apa benda tak ada kepada dia. Ada kemudian. Hak ni kalau adanya komen dah lah mengikut kaedah ahli sunnah. Tapi kalau baca kitab-kitab baru ada. Dia komen. Sini alaihi salam ni gini. Goyak. Apa? Menunjukkan benda ni baru. Dulu tak ada. Kalau ada apa ada. Ni tidak faham. Ini menunjuk kerja dia ni. Oh, jangan. Hak tu lah kita kena akui hak tu. Dari segi bisa sebab kita akui orang curi lah. Bisa lagu tu. Oh, biasa hebat pandai. Bilnya itah. Cara tak tidur dah itah kita. Lagu tu. Kita pujilah dari segi tu. Pandai. Gomo. Kita pula leka. Pasal ingat rumah kita, ingat semua orang baik sekeliling kita. Tu terkena dalam gitu kita. Dia beri sikit. Tak semula sikit pula. Sikit sini lama-lama je. Racun lah kita. Tidak pakai racun lalu, tidak bergebah lalu. Asap kereta, asap kilat. Lepas tu bahan kimia dalam makanan. Macam-macam campur sakit sikit-sikit. Mati banyak tu lah akibatnya. Ataupun boleh jangkit. Lama masuk hospital, apalah orang zaman ni masuk macam-macam. Dan melalui makanan, melalui udara, melalui minuman, ada belakang racun. Waktu akibatnya ni pun lagu tu. Kita tak khabar. Tuhan jadi gitu seolah-olahnya pengajaran untuk kita orang Islam biar faham benda-benda gini ni. Sebab bukan semua kita ada. Sebab tu betul Hafiz Ibn Kathir kata tu betul. Hak tu je ada. Bukan kerja pengarang asal, bukan kerja perawi. Sebut benda ni perawi tak ada kena-mengena ni. Tetapi boleh jadi dia kira ada sebut ni kan, moga riwayat ni daripada Ja'far Sadiq. Cuba perhati. Daripada Ja'far Sadiq, daripada Muhammad Al-Baqir. Jadi dah kita percaya sangat, pegang sangat ni hak ni. Ada betul kata ni Fatimah alaihi salam. Kaitkan dengan dia pun. Padahal ni riwayat Jabir dalam Muslim, dalam lain ada ke lagu ni? Tak ada. Lepas tu kata mengaku. Dia nak tipu. Iyalah bukan semua orang dia boleh tipu. Hadis ni ada sini saja kok. Masalahnya daripada perawi ni Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq ni. Dah, lain pun ada. Tapi ada gini kok? Tak ada. Ini menunjukkan karu. Benda sama. Tengok dia ambil kesempatan tu. Ja'far Sadiq ni ada sana. Muhammad Al-Baqir ada. Padahal dia tu tak ada kena-mengena. Kalaulah dia tu sungguh nak semua dalam kitab dia habislah. Hak Ali tu pun alaihi salam lakolah. Dan Fatimah pun semua tepat alaihi salam ni dak Fatimah. Kemudian di belakang ni Fatimah radhiyallahu anha pula. Dia pun beringat juga. Beringat juga nak kasar-kasar, banyak-banyak, lebak-lebak sangat kan, takut nampak korang kan, gitulah cara. Tapi liar tak apalah. Jadi Ali radhiyallahu anhu kata gitu. Siapa dia suruh kamu? Dia kata ayah lah suruh. Sayyidina Ali pun pergi. Pergi macam mengadu pada Nabi, buat apa Fatimah buat gini. Kira-kiranya dia kira Nabi akan marah lah. Nabi akan marah. Tiba-tiba bila dia royak gitu, Nabi SAW kata betul. Sebab dia tidak bawa binatang kurban supaya sahabat-sahabat yang lain. Jadi semua hak mana tidak bawa binatang kurban bersama tu, Nabi suruh fasahkan haji kepada umrah. Lepas pada tu buka ihram, bebas nak pakai gapo, nak lagu mana. Tapi Sayyidina Ali dah muka dia bawa binatang kurban kan, kelis saja bini dia ada apa. Gitulah. Gak dia khususnya dia Nabi pula gitu juga. Nabi pun bini ada sekali. Gak belakang bawa belakang tu bini tu. Bini dia muka bebas. Tapi tak boleh bergaul dengan Nabi. Sebab apa? Nabi tak boleh buka supaya dengan Sayyidina Ali. Begitu. Betul lah Tuhan, hikmat Tuhan nak beri berlaku. Bukan dia saja orang lain pun. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar yang minggu lepas
Kita baca Ibnul Qayyim kata antara orang yang bawa binatang kurban sekali dan tak boleh buka ihram dia, tu orang-orang senarai nama dia bagi. Bermakna dia tu pun kalau ada bini saja, tak boleh nak bebas. Tak boleh nak bebas. Itu hikmat Tuhan. Dengan takdir Tuhannya mereka tu berlaku begitu. Tapi kalau kita kemudian je boleh belaka nak buat haji mana-mana tu bukan boleh belaka, semua terima dah, haji qiran ke, ifrat ke, tamattu ke. Tapi kita kata ya Nabi suruh buat gini, ada lah tu benda tu, ada lah tu kelebihan tu. Dia nak ajar umat dia, nak bagi kemudahan. Jadi hak kemudahan dia bagi tu sepatutnya kita terimalah, terutamanya orang-orang muda. Menunjukkan Nabi SAW ni dia ambil kira dalam mengajar orang, ambil kira orang tu lagu mana, latar belakang dia, ambil kira belakang. Jangan sampai jadi susah, jangan sampai ibadat tu dalam keadaan bercelaru fikiran, terganggu fikiran. Apalagi tempat yang ramai gitu, sehari dua lagi lepas pada tu nak buat haji pula, ramai orang mari, tengok orang tu, tengok orang ni. Selama ni boleh buka-buka, ni boleh tudung buka, ni tak boleh, kena buka-buka. Jadi boleh tengok, boleh jadi timbul macam-macam lah benda tak molek ketika beribadat tu. Cara nak mengatasi keadaan ni, iaitu dia suruh buat haji tamattu. Mana haji tamattu ada kelebihan dan keistimewaannya yang tersendiri. Kalau kita tak saya kata supaya Imam Ahmad kata haji tamattu paling afdal dalam haji-haji, kalau kita tak saya kata lagu tu pun kita terpaksa kena terima, kena kata bahawa ada kelebihan dia yang tersendiri. Kalau tidak untuk semua orang, untuk setengah-setengah orang. Ya. Dia kata sadaqat. Lepas tu kamu niat lagu mana ketika nak buat haji, nak pakai ihram? Dia kata saya kata serupa dengan Rasulullah buat. Jadi saya tak tahu Rasulullah buat kan. Kalau Rasulullah kira lah. Kalau Rasulullah tamattu lah. Kalau Rasulullah ifrat lah. Jadi gantung. Ni orang panggil ta'liq. Niat tu dengan orang lain. Gantungkan niat kita dengan niat orang lain. Haji boleh, buat kerja ni boleh, maya tak boleh. Tak boleh lagu tu. Kita niat ikut dia maya, kalau dia kita niat atas dia, atas tu imam. Tak boleh lagu tu. Tak boleh semaya. Tapi haji boleh. Beza banyak. Haji sebut labbaika bihajjatin wa umratin, labbaika bi umratin. Itu orang panggil talbiyah ataupun ihlal, kata dia. Tapi dalam semaya tidak. Setengah-setengah orang dia qiyah, hak tu dia kata usalli fardha derah tu. Dia kata dalam haji ni, haji lain, banyak perkara tak serupa. Dia kata tu pun ibadat juga qiyah, tak serupa. Walaupun sama-sama ibadat tapi jenis lain. Nak qiyah ni benda serupa. Ni qiyas ma'al farid orang panggil. Qiyas ma'al farid tak boleh. Sebab tu setengah-setengah ulama sampai mengatakan bid'ah kata lagu tu usalli. Dah hak sebenarnya orang hak kata lagu tu dia tidak kata hak tu niat. Jadi orang ramai alik belakang ni pula tak faham hak tu niat. Niat tu hak dalam hati. Orang hak ajar kata suruh kata lagu tu, dia tidak kata hak tu niat. Dia kata talaffuz bin niat, menyebutkan niat, bukan niat. Kalau sebut saja dalam hati tak ada, tidak niat, tak jadi juga. Ya dalam hati, kalau ada tak kata, semua kata sah belaka. Tapi kalau kata tak ada dalam hati, atau ada dalam hati lagu lain, tak sah. Semua kata lagu tu. Dengan sebab itu kena faham benda-benda ni. Hak mana, hak asal, hak mana, hak tidak hak asal. Lepas tu kalau nak kata salah, iyalah sebab kata salah ni lah, ada hak kata bid'ah, ada hak kata tidak bid'ah. Tapi kata tu di luar semaya, bukan dalam semaya, tidak jadi rosak semaya. Kalau kata kok Melayu sekali pun, sengaja aku semaya gini-gini, itu bukan semaya lagi. Allahu Akbar, dia kata tu sebelum Allahu Akbar. Kalau ketika Allahu Akbar nak kata lagu mana, dua-dua sekali. Jadi dia kata tu sebelum. Dengan sebab itu dia tidak akan mencederakan, membatalkan semaya. Dah boleh, kalau nak kata boleh. Kalau itu betul-betul menolong seseorang itu untuk menghadirkan niat, tapi kita tengok kenyataannya tidak gitu, kau was-was, jadi apa faedahnya? Itu benda. Jadi kalau tidak hak asal Nabi tidak ajar, tak jadi lagu tu lah.
Kita kata molek. Molek jadi lagu lain. Kau was-was. Usolli, berapa kali usolli tu siapa tu imam tu nak rokok barulah jadi. Setengah tu rokok tu baru jadi. Rokok dah nak bangun tinggal subhanallah. Selama tu baru jadi. Apa yang jadi ketika tu? Tengok tu lah akibat. Pasal ada sana ni tu. Payah sangat. Kalau kita ambil orang mudah sikit kan senang. Setengah-setengah orang tak say orang mudah ni marah pula dia raya orang mudah. Dah kalau ambil orang lagu tu juga nak ambil maya tu tak boleh ambil maya kena koloh selai paloh lawan mana. Dengan moga hak niat tu ketika ni dia ke basuh muka tu situ kena mari niat. Selai. Hak tu kita tengok sendiri tu bukan cerita-cerita orang ada. Seramai mana hak lagu tu. Kan susah tu. Padahalnya kalau mengaji mazhab banyak ni. Mazhab Hanafi tak ada niat khusus. Kalau ambil ismaya tu. Pas ramai mana tu wali dalam mazhab dia. Alim-alim. Wali. Pengarah-pengarah. Dia tu tak ada niat kan? Tak ada niat. Tak ada niat pun. Tak ada niat harus saat ni itulah. Dia kata memang kalau tak ada niat pun sah. Tak ada niat, dia tak khabar ngegar kau pergi ambil air semaya tu. Tak kata tahu buat gapo tu. Kalau nak basuh muka cara orang biasa lah dalam dunia ni, kita beri kepada orang kafir lah. Kalau bangun tidur basuh ke dia akan basuh tu. Kau kita ambil air semaya. Dah. Basuh muka gitu je. Ni benda lain ni. Yalah dah tu tak tahu kau, tak khabar kau buat gapo. Kau dah khabar yalah dah tu. Kan senang lagu tu mudah. Hak maksudnya tak sedar khabar. Kita buat tugas. Dan kalau khabar ya boleh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad memang ambil maya pun kena niat juga. Waktu tu suku tapi nak royaknya niat tu dalam hati bukan hak sebut lagu tu. Siapa jadi was-was. Sebab tu kita tengok dalam dunia ni orang Islam was-was banyak kat mazhab Syafi'i lah. Bukan nak kata mazhab Syafi'i tak molek, tapi sebab dia saat ni benda lagu hak sebenar. Orang lain tak ada was-was lagu. Pergilah mana? Tak ada. Kita pergi banyak negeri dah tengok. Tak ada. Mudah je orang lain. Puak-puak kita jatuh ke puak kita ni jadi was-was. Pasal apa? Tidak terbuka langsung lah. Kalau terbuka sikit, bahawa Imam Abu Hanifah tu orang besar, orang alim, orang yang dihormati, ada kedudukannya, ada namanya, ada jasanya, pengikutnya bukan seorang dua, juta. Hormatlah kata. Ambil lah dia tu setengah-setengah hak mudah-mudah tu. Tak boleh. Apa tak boleh? Tu siapa was-was? Was-was tu pada bui hak tu baru selesai masalah dia. Ubat tu kalau bui ikut lagu ni kau was-was tak sedar ya. Ubat dia lagu tu selesai lah. Tak percaya. Kau Imam Abu Hanifah tak percaya. Duduk situ baru selesai. Kalau tidak tak akan selesai. Tapi tidak pernah orang bagi ubat lagu tu untuk sekurang-kurangnya untuk menyelesaikan masalah orang-orang ni. Tapi kalau bagi anda tidak, tengok keadaan ni cara penyelesaiannya gitu, selesai, habislah, royak gitu. Pakar tu tak percaya. Kalau percaya dalam kitab boleh tengok lagu tu, barulah jadi ubat, selesai masalah tu. Kalau tidak gitulah semua. Tak apalah. Lepas tu jumlah jamaah tu maksud jumlah binatang kurban yang dibawa Ali dari Yaman dan yang Nabi SAW bawa dari Madinah 100 ekor. 100 ekor jumlah. Fahallan nas kulluhum wa qassaru. Semua orang, maksud semua ni hak mana tak bawa binatang kurban itulah, buka ihram halal, jadi halal, dan mereka gunting rambut kecuali Nabi SAW dan orang yang ada bersamanya binatang kurban. Qala, kata Jabir kata bila tiba hari tarwiyah, falamma kana yaum tarwiyah wa wajjahu ila minan ahallu bil haji. Bila tiba hari tarwiyah, yakni hari yang ke-8 Zulhijjah,
Wa wajjahu, di sini ialah kepada orang yang tidak mengaji bahasa Arab tu, kalau kita terjemah selalu, dia tidak akan apa beza ni. Dan setelah mereka pergi, wajjahu tu mana maksudnya tawajjahu di sini. Ini bab taf'il dipakai dengan makna tafa'ul. Tu kalau dari segi kaedahnya. Ini mereka pergi ke Mina. Mereka nak pergi ke Mina. Wajjahu. Sebab kalau makna asal dia, perkataan ni wajjahu ni, mereka mengarahkan, mereka suruh orang pergi ke Mina, bukan pergi diri. Sebab tu tak boleh pakai dengan makna asal dia. Yang ni wazan tu, wazan taf'il tu tak boleh pakai. Sebab kalau wazan taf'il tu dengan makna mengarahkan, suruh orang pergi, bukan pergi sendiri. Tak, ni dengan makna tawajjah. Jadi ada kalanya bab taf'il dipakai dengan makna tafa'ul. Yang ni zahir dia hak asal tu dengan makna muta'addi, tapi bila pakai dengan makna lain, dia dengan makna lazim. Sini dengan makna lazim. Gitulah kalau mengikut kaedah ilmu sarafnya. Jadi hak dalam hadis ni kadang-kadang ada lah benda-benda lagu ni. Sebab tu kita mana ni? Kalau dalam kitab kita ni dia duduk di belakang syarah 186 sebetulnya. Wa wajjahu bimakna tawajjahu. Itu dia pakai bab taf'il dengan makna tafa'ul lah tu. Ataupun kalau kita tak saya takwil lagu tu, wajjahu arkabahum wa rawahilahum, itu maksudnya mereka mengerahkan ataupun menghala, menyuruh kenderaan-kenderaan ataupun binatang-binatang dia tu pergi. Tu kalau kita tak saya takwil, kita nak pakai wajjahu juga. Maksudnya aradu at-tawajjuh awit tawjih, itu maksudnya. Bukan fi'il madhi, ini dipakai dengan makna madhi. Tak. Madhi di sini dipakai dengan makna nak, baru asal makna madhi itu telah, mereka telah pergi ke Mina, bukan telah pergi baru nak pergi. Sebab itu dia tadi aradu at-tawajjuh, nak pergi. Biasa dalam bahasa Arab ni kadang-kadang madhi dia guna untuk hak dak lagi, bukan hak lepas dah. Asalnya memang untuk hak lepas dah, tapi ada kalanya bukan hak lepas dah, untuk hak nak. Seperti kita kata inilah orang qamat tu, qad qamatis solah tu, qad qamatis solah, sembahyang sudah berdiri, sembahyang sudah berdiri, bukan berdiri orang tak sembahyang lagi, nak sembahyang, nak dikerjakan ni, nak didirikan dah ni, itu maksud. Padahal dia guna fi'il madhi. Asal madhi itu kan menunjukkan sembahyang sudah didirikan. Sudah didirikan mana? Tak lagi duk qamat baru. Mana sembahyang dah nak didirikan dah, dekat dah ni, dekat benar dah ni. Tu maksud dia. Bukan sembahyang sudah didirikan, selesai dah lah sembahyang. Serupa juga di sini. Mereka pun berihlal nak buat haji. Barulah niat nak buat haji pula pada hari tarwiyah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kenderaan dia, fasalla bi Mina, dan dia bersembahyang di Mina zuhur dan asar, maghrib dan isya dan subuh. Zuhur dan asar sekali jamak, maghrib dan isya sekali jamak, dan subuh tu suku. Subuh tu terpisah. Ini menunjukkan orang kata jamak tu 3, jadi 3 masa. Sembahyang hak 5 tu jadi 3 masa. 2 zuhur dan asar, 2 lagi maghrib dan isya. 2 yang pertama adalah satu waktu. Ini jamak ni jamak hakiki, jamak semati, bukan jamak suri, tidak, bukan jamak suri. Jadi orang-orang Hanafi terkena, fiqh Hanafi ni dia tak ada jamak hakiki. Jamak hakiki tak ada. Yang ni buat satu sembahyang dalam waktu sembahyang yang lain, tak ada. Kalau dalam perjalanan biasa musafir apa, tak ada. Hak bolehnya qasar. Qasar tu bukan setakat boleh, wajib. Bahkan ada di antara mereka mengatakan kalau sembahyang tamat, yang ni sembahyang cukup penuh, tak sah sembahyang tu, mesti kena sembahyang qasar. Tapi jamak tak ada.
Dalam musafir biasa ni tak ada apa ni jamak hakiki. Yang ni sembahyang asar tu kita nak erek masuk buat dalam sembahyang zuhur, atau sembahyang zuhur tu kita nak buat dalam waktu sembahyang asar. Tak ada lagu tu, tak boleh bagi dia. Tetapi mereka mengecualikan dalam di sini. Hak ni memang ada, dia terima juga jamak hakiki. Jamak hakiki ni khusus ketika buat ibadat tu. Di Muzdalifah, di Mina, apa tu mereka terima juga. Tapi di tempat-tempat lain tak terima. Walaupun bagaimanapun jumhur ulama terima dalam perjalanan biasa lain pun boleh juga jamak hakiki itu. Hanya mazhab Hanafi dia kata tak boleh jamak hakiki. Boleh jamak hakiki sini, tempat-tempat ni saja. Ni dia terima. Memang asar dalam waktu zuhur sungguh, atau sebaliknya maghrib dalam waktu isyak sungguh, atau sebaliknya. Dia terima, boleh buat. Lepas tu apa yang dia kata begitu, tu banyaklah pula dia kena sampai tepat dia lah. Ni lepas dah ni, cara ni lepas dah. Thumma makatha qalilan. Nabi SAW duduk situ tak lama, sehingga terbit matahari. Lepas pada tu Nabi SAW pun memerintahkan suruh orang pasal kemah dia. Kemah kubah tu maksudnya kemah lah, daripada bulu, yang ni kulit berbulu, dipasang. Maka dipasanglah kemah untuk Nabi SAW di Namirah. Nama tempat di Namirah, dekat bersebelahan dengan Arafah. Setengah ulama mengatakan termasuk dalam Arafah dah tu. Setengah ulama mengatakan tak termasuk lagi, di luar Arafah, di luar sikit. Namirah. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjalan. Orang-orang Quraisy tidak syak, tidak ragu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhenti dekat Al-Mash'aril Haram di Muzdalifah, sebagaimana yang biasa atau selalu dilakukan oleh orang-orang Quraisy semasa jahiliyah. Jadi bila Nabi pergi gitu tu, buat dia ingat akan pergi berhenti di Muzdalifah lah. Sekat tu ialah Mash'aril Haram, tidak akan pergi ke Arafah. Ramai duduk ingat, bila-bila tengok pakat tengok belakang ni Nabi sekali ni buat haji. Tiba-tiba ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepasinya, pergi ke depan lagi, sehingga sampai ke Arafah. Dia dapati kemahnya sudah pun dipasang di Namirah. Maka dia berhenti situ sehingga tergelincir matahari. Jadi di sini sekali lagi ajaza. Di sini dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melepasi tempat itu, yang di Muzdalifah tu, Mash'aril Haram itu, sehingga pergi sampai ke Arafah. Tapi dia dapati kemah dia dipasang dekat Namirah. Namirah ni tempat yang khilaf, setengah kata termasuk dalam Arafah, setengah kata tak termasuk dalam Arafah lagi. Ni dalam Hasyiah ni pun ada sebut. Tak apalah. Hak naknya di sini ajaza di sini bab if'al dipakai dengan sebagai bab tafa'ul, tajawaza. Dalam syarah ni ada. Ni fa ajaza ay tajawaza. Kalau ajaza, asal makna dia melepaskan, dia melepaskan orang lain, bawa orang lain tu lepas daripada tempat tu pergi ke tempat lain. Itu ajaza. Di sini bukan dia bawa orang lain, melepaskan orang lain daripada tempat tu, dia sendiri tu. Jadi ajaza dengan makna tajawaza. Jadi Nabi SAW sendiri melepasi Muzdalifah tu sehingga pergi sampai kepada Arafah. Terkejutlah pokok dia. Sahabat-sahabat ni pun, sebab duduk kebiasaan, rupanya banyak perkara dia baiki.
Banyak perkara hak dia baikinya. Jadi orang-orang dulu, puak-puak Quraisy ni jahiliah, semasa buat kerja haji dia pergi wukuf di Muzdalifah. Dia tak pergi di Arafah. Itu untuk orang-orang asing. Ada beza pula ibadat. Untuk orang-orang asing, puak-puak dia orang panggil Hums. Puak-puak ni Quraisy ni sekata. Jadi puak-puak mulia. Ada kelebihan dia, tak payah pergi Arafah. Sekata. Arafah ni orang-orang lain, suku sakat lain. Hak tu je pergi wukuf di Arafah. Nabi SAW nak ubah. Dia pergi melepasi tempat sampai ke Arafah. Lepas di Namirah tu, dia pindah pula masuk ke depan lagi, tempat yang memang disepakati sebagai Arafah. Maka semua tengoklah, oh, Nabi SAW nak ubah tradisi lama, membeza-bezakan orang ni dari segi agama. Mana tak ada beza. Islam ni, agama ni tak ada beza. Supa aja buat ibadat tu, kaum tu ke kaum ni pergi situ berlaku. Itu haknya, tak ada beza. Tak ada kata kelebihan orang Quraisy daripada orang lain. Quraisy tidak bertelanjang, hak lain-lain bertelanjang tawaf tu. Ada beza-beza lagu tu pula. Tak ada, serupa je, tak boleh telanjang belakang. Quraisy kau tidak Quraisy kau tak boleh telanjang belakang. Lepas tu dari segi kena wukuf di Arafah, kena wukuf di Arafah belakang. Tak padan dengan pergi duduk sekat Muzdalifah tu saja, tak boleh. Atas nama dia tu Quraisy kau gapo, tak ada lagu tu. Begitulah kita tengok pakla ni pun, siapa-siapa mari depan semaya ni, dia mari dulu, dia mari duduk depan. Itulah hak betul. Itulah hak betul, yang Islam hak betul. Siapa-siapa mari dulu dia nak duduk depan, dia boleh duduk. Alif belakang tu imam pun dia boleh duduk. Hak tu, hak betul. Jangan pula ada ni tak boleh, dia tak mari kena kosong tempat tu. Tak ada tu. Kalau ada bid'ah, itulah kau panggil bid'ah. Muka skala dia mari dia semaya situ, jadi dia tak mari kita kosong, dia situ kosong. Syaitan masuk di situ. Tak cara sah mana pun. Sah pertama kau, sah belakang sekali kau kosong, syaitan. Nabi royak gitu umum, tak kira mana, tak ada beza. Tu cara ni. Beza ni dia nak tukar masyarakat, cara memikir dia tukar. Banyaklah orang tukar. Secara pada dasarnya orang jahiliah tu pun buat haji juga, buat umrah juga dia. Buat umrah ni bukan kata Nabi kita ya puak Quraisy tak tahu gapo, kosong. Tiba-tiba Nabi mari dah, ada dah. Cuma hak ada tu sudah berubah daripada hak asal yang Nabi Ibrahim ajar. Arina manasikana wa tub alaina tu. Arina manasikana. Tunjuklah kepada kami manasik kami, cara ibadat haji dan umrah kami. Allah SWT tunjuk wayak kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail anak dia, lagu ni. Hak betul-betul serupa Nabi Ibrahim buat, Nabi kita buat. Nabi kita sebelum pada tu berubah. Banyak dah hak berubah. Tetapi haji dan umrah tu masih lagi diterima, dibuat. Cumanya dalam Kaabah tu tak kira lah berhala. Hak tu suku, hak tu ada. Padahal zaman Nabi Ibrahim tak ada. Nabi kita mari ubah semua tu. Balik kepada hak asal. Balik kepada hak asal. Itulah kerja dia dalam perkara ni. Singgahlah di situ sehingga tergelincir matahari. Nabi SAW pun memerintahkan Qaswa, untuk Qaswa dia, supaya dibawa lagi kepada dia. Boleh jadi untuk Qaswa tu ditambak mana-mana kau, diberi makanan mana-mana kau. Jadi Nabi SAW suruh mari. Bila mari, Nabi pun naik unta dia sehingga sampai ke Batnil Wadi. Ini bahagian tengah kawasan itu. Batnil Wadi iaitu di Arafah, ke perut lembah itu, ke lembah itu sampai ke bahagian tengah dia. Fa khataban nas, di situlah dia berucap kepada orang ramai. Faqala, katanya, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram, dan seterusnya. Tengok ni panjang lagi ni kan, tak habis lagi ni. Kita kena berhenti dulu sekali. Kalau baca apa tak habis juga. Panjang. Kena sekat dulu lah malam ni. InsyaAllah sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.
Allah.